Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, yang arif lagi bijaksana, Parisan Panel Hakim yang sentiasa berpaksikan keadilan, semestinya saudara penjaga masa yang setia dengan randiknya, seterusnya rakan-rakan seperjuangan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum dan salam pertemuan. Berdirinya saya di sini bukanlah untuk membuang masa hadirin, tetapi untuk menyampaikan pidato saya, iaitu penjagaan alam sekitar, tanggungjawab bersama. Hadirin, sebelum kaki mengorak langkah, lidah mengalun bicara. Jika kita lihat pada tajuk pidato ini, ianya merupakan satu tajuk yang begitu meluas dan banyak aspek boleh dibincangkan. Tetapi, jika kita renung dan teliti sedalam-dalamnya, maka kita dapati satu perkara yang perlu diambil kira adalah pada perkataan tanggungjawab bersama yang membawa maksud kewajipan yang perlu dipikul oleh semua lapisan masyarakat. Saya akan pecahkan tajuk ini kepada 3 komponen utama. Yang pertama akan saya kupas punca-punca kemusnahan alam sekitar. Kedua, kesan-kesan kemusnahan alam sekitar. Dan yang ketiga, reaksi penduduk dunia terhadap isu alam sekitar. Semuanya ini tidak lain dan tidak bukan bertunjangkan tema penjagaan alam sekitar, tanggungjawab bersama. Sidang pendengar yang penuh santun. Komponen saya yang pertama iaitu punca-punca kemusnahan alam sekitar. Terdapat segelintir individu bersikap tidak bertanggungjawab telah melakukan perbuatan yang merobek keindahan alam sekitar, seperti membuang sampah, sisa toksik dan ejen pencemar alam secara tidak mematuhi piawaian yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Tindakan buruk itu bukan sahaja menyalahi undang-undang negara, bahkan satu perbuatan berdosa di sisi agama. Ajaran Islam menegah umatnya melakukan perbuatan yang diketahui mendatangkan kesan buruk. Tidak kiralah kecil atau besar suatu kesalahan itu. Namun, individu yang tidak bertanggungjawab melakukan sesuatu berdasarkan mana yang lebih mudah dan menguntungkan mereka. Soal keburukan dan kerugian yang terpaksa ditanggung oleh pihak lain dan masyarakat tidak pula dikisahkan. Hal ini umpama jari-jari liar yang rakus menerkam mangsanya, batu dilontar ke depan, tangan disorok ke belakang. Konon-kononnya terlalu sarat, terlalu berat untuk difikirkan. Pemimpin tersohor India Mahatma Gandhi pernah berpesan, dunia ini hanya mencukupi untuk orang biasa, tetapi tidak untuk mereka yang tamak dan haloba. Manusia. Oh manusia. Sidang pendengar yang penuh setia. Kita terus menerangkan dengan komponen saya yang kedua, iaitu kesan-kesan kemusnahan alam sekitar. Dipetik dari Malaysia Today, para akademik mendapati bahawa 2/3 ekosistem yang seimbang yang dikaji telah mengalami kerosakan di tangan manusia sejak setengah abad yang lalu. Wilayah tanah kering di dunia yang mewakili 41% permukaan tanah di bumi telah teruk dimusnahkan. Namun, di sini jugalah populasi manusia berkembang dengan pesat sejak tahun 1990-an. Sepanjang 50 tahun yang lalu, manusia telah mengubah keadaan ekosistem dengan begitu pantas dan meluas berbanding mana-mana waktu dalam sejarah manusia. Seluruh akibatnya hanya kini kian jelas nampaknya. Lebih kurang 15 daripada 24 ekosistem yang utama bagi kehidupan atas bumi ini telah mengalami kerosakan yang serius. Namun, apakah tindakan kita? Hadirin, komponen saya yang ketiga. Apakah reaksi dunia terhadap isu alam sekitar? Di peringkat global, pelbagai perbincangan khusus
melibatkan pemimpin-pemimpin tertinggi negara di seluruh dunia. Deklarasi demi deklarasi telah dibuat mengenai tata cara dan usaha menangani masalah ini. Bagaimanapun, perkara yang agak menyedihkan. Apabila negara maju yang sedia kita tahu sebenarnya lebih banyak menyebabkan masalah alam sekitar ini mengambil jalan mudah dengan menunding jari terhadap negara membangun sebagai punca berlakunya masalah alam sekitar. Contoh, negara Amerika Syarikat penyebab 20% kesan rumah hijau dunia lebih gemar menyalahkan aktiviti pembalakan dan pembukaan tanah sebagai punca berlakunya masalah alam sekitar. Justru, negara maju cuba menghalang, cuba memulau hasil kayu seperti perabot dari negara membangun sebagai punca berlakunya masalah alam sekitar ini. Memang sukar untuk negara membangun menegur, memperbetulkan sikap buruk negara maju. Maka langkah yang mampu diambil hanyalah menjaga tepi kain sendiri. Hadirin. Jadi, hadirin, bukalah mata, bukalah minda. Sama-sama kita memulakan anjakan paradigma dan menanam sikap mencintai alam sekitar. Ingat, alam gemilang, hidup pasti cemerlang. Jadi, anda bayangkan, andainya alam bisa berkata-kata, mungkin inilah luahan hati sepatang pokok meranti dan rintihan seekor semut api merah. Konklusinya, manusia yang mengancam, manusia sendiri yang terancam. Persoalannya, untuk mengejar satu kemajuan, haruskah alam menjadi taruhan? Timbang-timbangkan agar bom ledakan ini tidak terus-terusan meledak seperti ledaknya tsunami di Aceh, gempa bumi di Pakistan serta taufan Wilma dan Katrina di Amerika Syarikat. Tepuk dada, tanyalah selera, tepuk dahi, fikirlah sendiri. Penjagaan alam sekitar, tanggung jawab bersama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemidato Bestari, mohon permisi.